walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tak kala mana mereka belum menerima iman dalam hati mereka. Allah sebut hati manusia, iman tu terletak dalam hati. Bila terletak dalam hati, tuan-tuan sekalian, hati manusia ini, sebab itulah bagaimana Nabi SAW mengarahkan kepada kita supaya memelihara hati manusia. Dalam satu hadis yang masyhur yang selalu kita dengar ustaz-ustaz kita mengajar, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia ni ada mudghah, ada seketul darah. Iza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik seketul darah tu, baiklah satu tubuh badan manusia. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rosak hati manusia, maka rosaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb, itulah yang dinamakan sebagai hati. Sebab itu hati manusia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita supaya kita pelihara, jangan dimasuki dengan penyakit-penyakit. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka adanya penyakit. Adanya penyakit. Sebab tu pengarang membawa antara penyakit yang disebutkan dalam ayat tersebut ialah penyakit yang dinamakan sebagai syak. Penyakit yang dinamakan sebagai syak. Syak dengan was-was ni tuan-tuan, benda yang berbeza. Was-was ni mainan syaitan. Was-was ni ialah mainan syaitan. Kita nak ambil wuduk, biasa dia tengok orang ambil wuduk sedah ya. Orang Kedah sebut sedah. Sedah itu dia niat dia sapu muka dapat selalu. Tapi ada juga yang dimainkan dengan was-was syaitan. Kita boleh ambil wuduk, berapa orang ambil wuduk, yang dia sampai dulu ambil wuduk tak boleh-boleh, kita dah masuk rakaat pertama, dia duk nawaitu tak habis-habis. Sifat was-was. Begitu juga dengan semayang. Kita nak semayang tuan sekalian, kita takbir dah, nak rokok dah, tu imam baca panjang, dia tak boleh lagi Allah, 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 tak boleh lagi. Tu was-was syaitan. Was-was syaitan ni diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membuang was-was tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw iza massahum ta'ifun minasyaitan tazakkaru fa izahum mubsirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201 ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was daripada syaitan, mereka akan ingat kepada Allah. Maka ketika mana mereka ingat kepada Allah, itulah mereka pada ketika itu juga mereka akan mengetahui kesalahan yang telah membuatkan mereka was-was kepada Allah. Jadi was-was ni ubat boleh penyakit. Was-was ni penyakit yang ada ubatnya. Penyakit yang ada ubat yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Itu disebutkan oleh para ulama, penyakit itu ialah syak. Syak ini ialah perkara yang dia ragu-ragu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada manusia, tidak cukup hanya sekadar sembahyang, tidak cukup hanya sekadar beribadat, khususiat yang kita sedia maklum. Akan tetapi Allah perintah lebih daripada itu. Tetapi bab beriman pada Allah, bab nak semayang ni, kita tengok dia tak ada masalah. Nak semayang dia clear. Dia tahu nak kena mai waktu bila, dia kena tahu nak kena ambil wuduk dulu sebelum semayang, kena pakai pakaian yang bersih, dia tahu bab tu. Tapi kalau kita membahaskan lebih sikit daripada persoalan yang sedemikian, dia mula ada benda yang dia tak puas hati, dia ragu-ragu. Macam kita beri tazkirah ni lah, ustaz ni memanglah 10 minit 20 minit pertama boleh percaya cakap dia, lepas tu tak boleh percaya lah. Sebab apa? Dia nak nampak peringkat permulaan hak kita cakap tu, bab cerita bab semayang, cerita bab puasa, dia boleh terima. Tapi bila kita masuk persoalan-persoalan yang berkait rapat dengan persoalan perintah Allah yang luar daripada ibadah khususiat yang senantiasa kita buat, dia nak nampak ni bukan ibadat. Dia nak nampak ini bukan ibadat. Sebab tu tuan sekalian, bagaimana
Allah Subhanahu wa ta'ala nak menggambarkan penyakit itu akan masuk ke dalam hati manusia. Sebab itu apabila iman terletak dalam hati manusia, tak dapat tidak manusia perlu memelihara keimanan kepada Allah daripada terkena dengan penyakit-penyakit yang sedemikian rupa. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita lihat kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan pendekatan berdakwah, memulakan perjuangan Nabi itu dengan memulakan terlebih dahulu membina jiwa-jiwa manusia. Kerana tuan-tuan sekalian, jiwa manusia ni bukan satu benda yang mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, law anfaqta ma fil ardi jami'a jika sekiranya kau menginfakkan apa yang ada di bumi ni seluruhnya untuk nak memenangi hati-hati manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut takkan berlaku. Yang boleh menghimpunkan hati manusia ni ialah Allah. Yang boleh membawa hati manusia ke jalan yang betul ialah Allah. Hasil proses-proses yang mengajak manusia, membina jiwa manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita lihat realitinya pada hari ini, golongan-golongan manusia, terutamanya orang Islam, umat Islam, proses pembinaan jiwa manusia ni tidak berlaku. Dia lebih melihat kepada proses pembangunan material lebih daripada proses pembangunan jiwa manusia. Dia lebih melihat proses pembangunan struktur bangunan yang mencakar langit lebih daripada pembangunan jiwa manusia. Sebab itu apabila jiwa manusia, hati manusia tidak dipelihara, tak pelik kenapa hari ini berlaku maksiat yang cukup di luar jangkauan otak pemikiran kita. Tuan-tuan, semalam 2 hari lepas, hari pekerja 1 Mei, saya tengok sebuah akhbar Metro. 1 Mei akhbar Metro, pekerja-pekerja mengambil peluang. Dia tunjuk suatu rumah urut. Yang rumah urut itu tengah queue beratur di kalangan pekerja-pekerja hak dalam Malaysia dan pekerja-pekerja asing nak mendapat layanan seorang perempuan. Itu dia, tuan-tuan. Hebatnya negara Malaysia kita ni. Hebatnya negara Islam Malaysia kita ni. Orang beratur, tuan-tuan. 1 Mei orang ambil peluang beratur. Pekerja dalam, orang Melayu Malaysia pun ambil. Orang pekerja asing termasuklah Indon, Myanmar, Burma, Bangla, boleh belaka duk beratur nak ambil khidmat seorang pelacur. Dalam keadaan suasana negara sedikit pun tak merasakan itu merupakan satu benda yang melampau, tuan-tuan. Tak tahulah kalau tuan-tuan kata tak apalah ustaz, hari cuti kan, wallahualam lah. Tapi hati saya tak boleh kata begitu. Sekalipun kita ni muda, patutnya jiwa kita lebih bergelojak daripada tuan-tuan sekalian, tapi perasaan kita suatu benda yang tak pelik jika sekiranya Allah bagi bala kepada umat Islam di Malaysia. Orang beratur, tuan-tuan, boleh heboh masuk dalam surat khabar, sikit pun tak ada langsung tindakan-tindakan yang perlu diambil apa yang berlaku. Bayangkan, tuan-tuan, kok nak malu-malu cepat-cepat nak masuk dak ni boleh beratur tunggu tu. Hak duk layan pula bukan orang Cina, hak duk layan pula bukan orang India, orang Melayu. Yang dia kata hari ni saya untung lebih daripada 100 orang, hari ni saya nak layan. Sebab duit saya tak kira, walaupun sekali khidmat RM25. Saya bukan nak cerita apa, tuan-tuan, pagi-pagi ni babak lucu.